welcome back to my channel. It's me Nabil. Lama kipas aku bising ah. Weh. Tengok tu. Susah tu pakai bawal ni. Sekejap aku tukar ni lah, tukar tudung. Baru sekok sikit. Ni tudung bawal favourite aku lah. Aku bukan jenis yang suka tudung bawal, tapi aku suka gila tudung bawal ni sebab special dia. Kau tengok hari tu aku pergi Gerik and aku naik bas, aku tidur sepanjang hari. Just that. Macam tu je, kau cuma betul sikit-sikit. Kan? Nampak tak? Easy gila. Kalau tudung tadi punya susah lah aku betulkan. Mana aku dapat tudung ni? Aku dapat daripada Shikaf Hijab. Ni IG dia. So don't forget to follow, okay? Murah gila weh. Murah gila. Tak silap aku, 6 tudung, 1 tudung RM10. 6 tudung free postage. So don't forget to grab yours, okay? 2,000 years later. Aku tak buat intro lagi kan? So hey guys, it's me Nabil. Hari ni aku nak cerita tentang college vocational. Since aku adalah one of student college vocational, aku tak grad lagi, tapi aku akan grad insya-Allah dalam tahun ni. Insya-Allah, tak tahu lagi, tak ada kata putus lagi daripada pihak atasan. So doakan semoga aku boleh grad cepat, okay? So roll to the intro. I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch. Will forever be that bitch. Okay, semalam aku ada post dekat IG story aku. Aku tanya dekat dorang, apa yang kau nak tahu tentang college vocational. So aku dapatlah respon walaupun tak ramai sebab aku punya followers pun tak berapa ramai. Oh ya, ni IG aku. Jemputlah follow. Menyempet. Okay. Lepas ada orang lah reply juga yang nak tahu tentang college vocational. Sebab aku bukan matrik ke apa. So video ni khas untuk budak-budak yang nak form 3, nak masuk form 4 tu lah. Okay? Okay. Soalan first one. The most hardest thing. Okay. Benda paling sukar lah sepanjang aku belajar dekat KV ni, final year project PTA. Bagi aku macam susah gila because rujukan tu macam terhad lah. Sebab college vocational ni dia adalah upgrade daripada sekolah menengah teknik. So macam buku rujukan tu tak setanding lah dengan ada dekat UU macam Poli ke, dekat UiTM ke, USM ke. So macam tak setanding lah buku rujukan dia. Tapi itu membuatkan kau lebih berusaha, lebih nak tahu, lebih explore kan, daripada pergi like aku tak kutuk siapa-siapa, tapi ni lah bagi pandangan aku daripada kau pergi library ambil balik macam tu. Tapi semua orang belajar tu dia punya laluan belajar dia tu semua tak senang. Tak ada orang pun yang ambil diploma tu senang. So tak ada. Semua orang susah. Okay, then PTA ataupun final year project kita orang tu diberi 2 sem je. 1 sem bersamaan dengan 5 ataupun 6 bulan. Okay, aku terangkan dah dulu macam mana sistem KV ni. Sistem KV ni dia 2 tahun pra-diploma dan 2 tahun diploma. Tak semestinya dapat masuk KV auto diploma. Tak semudah itu. And kita orang pun dikira pointer juga. Kita orang tak ada grade, kita orang pointer. So kita orang cuma diberi masa 14 minggu untuk settlekan quiz. Lepas tu kalau macam final year project first tu PTA 1, PTA 2. PTA 2 tu kira kau dah laksanakan lah. Kalau PTA 1 tu kau nak buat semua kertas kerja, bajet apa semua tu cuma 14 minggu je. Dalam tempoh 14 minggu. So bagi aku susah lah dengan buku rujukan yang terhad. Faham? So cost lagi sebab kita orang aku
kita orang setaraf dengan college-college dan universiti. Cuma kita orang tak ada kemudahan. Mungkin sebab baru update daripada sekolah menengah teknik upgrade kepada college vocational kan. So mungkin itulah. Okay, next soalan. Kenapa masuk KV? You a smart kid anyway. Oh, okay. Kenapa masuk KV? First kali, aku nak kata pandai sangat pun tak adalah. Macam je lah, semua orang ada kelemahan dia. Dan kelemahan aku adalah matematik. Aku minat ambil sains. Tapi aku tak boleh go dengan matematik. Kenapa? Sebab masa form 1, tu, mula-mula aku kelas number 2. Sebab kan dia ikut result UPSR. Aku dapat 2A, 3B je. So, aku dapat masuk kelas yang kedua. And then disebabkan banyak student yang straight A pindah-pindah keluar. So, macam ada kosong kelas pertama. So, aku dianjatkan kelas pertama. So, yelah, kelas pertama, kelas kedua kan cikgu lain-lain. So, cara mengajar lain-lain. Mungkin masa aku ni baru bab 1. Tapi kelas pertama dah bab 2 macam tu. So, aku dah ketinggalan. Bila aku tanya macam tak ada siapa nak tolong. Macam tu lah time tu. Dan aku pun macam introvert sikit lah orangnya. Lepas tu aku adalah tanya. Then cikgu aku tu, aku tak tahulah. Mungkin aku yang tak boleh adopt dengan cara dia ajar aku. Faham tak? Sebab dia just tulis baik kerja. Tapi dia tak pernah kutip buku. Dia tak pernah kutip buku. Lepas tu, mungkin sebab tu kot dah lah tak payah cerita. Okay. So aku masuk KV first sebab parents aku lah. Ayah aku ada cakap dekat aku dia teringin hantar anak dia asrama. So aku macam okay lah. Kalau macam tu masuk KV. And kebetulan aku dapat KV tu macam jauh juga daripada rumah. So aku decide untuk bagi ayah aku merasa hantar anak dia masuk asrama kan. Second, aku masuk KV sebab aku tak boleh adapt dengan matematik. Aku masa form 4 aku try minta kelas seni dengan kelas sastra. Tapi result aku tak layak untuk kelas-kelas macam tu. Cikgu, aku sampai dipanggil masuk bilik pengetua lah untuk di brainwash suruh ambil juga admat. And pengetua cakap kat aku bagi bagi otak aku terima admat ni 3 bulan je. Aku kan basic pun aku dah macam goyah kan. So macam aku tak yakin untuk aku ambil admat. Sebab aku yakin mesti aku akan tenggelam lah. Sebab yelah aku pun dah banyak macam ketinggalan kan. So aku masuk lah kelas sains. Tapi yelah, kelas sains pun dah mula kan. Aku masuk-masuk pun dah macam bab 1 tu dah macam separuh. So aku lost lah macam tu kan. So aku macam tak apalah, KV is the best way. So itulah sebab aku nak lari daripada admat. Tup masuk KV pun aku kena ambil admat. Cuba yang aku pujinya, cikgu sana tak pernah lah merendah-rendah. Cikgu dekat pensyarah kita orang tak pernah merendah-rendahkan kita orang yang mana tak faham admat ke. Katalah macam satu muka surat tu kau tak faham, dia ulang walaupun sehari tu satu muka surat je. Dia akan pastikan student dia faham. Sebab ada 14 minggu je. Macam tu. So next question. Okay. Untung le bodoh boleh dapat diploma. Okay. Dapat diploma ni tak easy lah. Tak semudah orang kata, oh masuk KV terus confirm diploma. Bukan macam tu. Masa aku masuk KV, kelas aku ada 29 orang. 29 orang. Dan akhirnya yang betul-betul grad, tak silap aku, 18 orang je. Yang dapat masuk diploma tu pun 18. Macam tu. Kebanyakan daripada 29, tinggal, kalau tak salah aku lah, 18, 17 macam tu lah. 17, 18 orang je. So tak mudah itu. Untuk syarat untuk dapat diploma, masa kau diploma tu, pointer kau akademik dengan vocational punya subjek mesti lebih, tak silap aku kalau akademik dia
3.0. Kalau vocational 3.2. Macam tu lah, something like that. Tapi yelah, tak semudah itu untuk masuk. Itu pun dia akan tengok balik kau punya kerja-kerja belakang kau. Ramailah kena buang. Bukan kelas aku je, kelas account, kelas lain pun banyak yang kena buang. Timpalan, bakery, culinary, tak silap aku pun ramai yang berhenti. So tak semudah itulah untuk dapat diploma. Tak ada istilah untung bodoh pun dapat diploma, tak macam tu. Okay, next. Apa yang best tentang KV? Best tentang KV mungkin cara pembelajaran kot. Sebab time tu kau dalam umur sekolah menengah, kan? So kalau kau dalam umur sekolah menengah, dalam 16-17, kan, kau punya cikgu kat sekolah mesti akan macam push kau gila-gila, kan. Tapi kat KV santai je. Macam santai maksudnya, okay, dia ajar, katalah subjek tu 2 jam, tapi dia ajar sejam setengah. Lebih tu okay, kau boleh makan ke, macam tu lah. Maksudnya kau take rest lah, rehat macam tu. Lepas tu kalau macam free time, kan, kau boleh balik, kau boleh rest, kau boleh duduk. Sebab dia ada free time setiap hari, kalau tak salah aku. Tapi tak tahu sekarang jadual macam mana. Tapi kalau dulu, setiap hari tu ada free time. So time free time tu kau nak melantak ke, macam tu lah. So kalau macam sekolah kan dia 8 sampai pukul 1, 2, 3 macam tu kan, macam direct kan. So dia itulah, dia kau boleh santai lah, orang kata. Kat situ lah kau nak pulun, ambil apa, kau nak pulun buat assignment ke, kau nak pergi library ke, kau nak pergi makan ke, during the free time lah. Next, bayaran yuran murah. Ya, betul, bayaran yuran murah. Cuma first nak masuk tu macam tak murah sangat lah. Macam aku tak ingat bayaran, tapi aku akan ceritakan apa yang aku kena bayar. Dekat sana ada yuran PIBG. Yuran PIBG tu digunakan untuk semua kertas penerangan hang lah. And kau kena bayar untuk makan hostel. Macam asrama, makan 5 kali sehari. Pagi, sarapan pagi, tengah hari, minum petang, makan malam, supper. 5 kali sehari. And yuran makan pun murah je, tak mahal pun. Aku pun dah lupa dah berapa yuran makan aku. PIBG pun tak sampai 1,000 pun. Dalam 200 lebih macam tu je. Sangat murah. So tak adalah risiko untuk tanggung PTPN, faham tak? Macam tak ada, kau tak perlu berhutang pada usia muda. Next, hardest thing about KV. Hardest thing about KV, tadi aku rasa aku dah jawab dah. So kita boleh skip, kan? Benda paling mencabar bagi akulah. Aku sepanjang aku pra-diploma tahun 1, tahun 2 dan diploma tahun 1, aku tak ada laptop. Masa pra-diploma tahun 1 dan tahun 2, kita orang ada assignment yang boleh guna tangan. Diorang masih accept, diorang masih terima lah assignment menggunakan tangan dan print. So untuk aku yang tak ada laptop, aku lebih prefer guna tangan. And boleh kata satu hari tu aku boleh siapkan satu assignment menggunakan tangan. So yang tapi ada juga subjek macam vocational, ada juga subjek yang tak terima pakai tangan. So apa yang aku buat, aku guna handphone je. Serius, aku tak tipu. Aku guna handphone je. Sebab handphone sekarang kan ada weight, kan. So aku boleh buat dalam kelas, atas katil ke, kat dorm ke, kat surau ke. Aku boleh macam kita message, type. And aku akan pinjam member aku punya laptop untuk edit je. Masa tahun 1 tu, masa last year,
aku selalu pinjam laptop junior lah. Tapi tak selalu juga sebab aku beli OTG cable. Kalau korang tak tahu, aku letak gambar kat sini. OTG cable, so kau cucuk kat bawah ni, and then kau cucuk pen drive, then kau boleh, ya, easy gila. Even aku outing pun, sometimes aku duduk kat kedai makan, aku buat. Hebat kan? Okay. Next, tak payah masuk KV, sijil tak laku. Aku macam nak cakap sijil tak laku. Walaupun masyarakat memandang kami ni sijil tak laku, tapi alhamdulillah walaupun aku tak grad, aku dapat kerja lah. Cuma good lah sebab aku tak dapat diploma lagi, tapi aku still boleh dapat kerja dengan sijil pradiploma aku. Then ada senior aku, kalau tak salah aku 2 orang senior aku bekerja dekat luar negara, bahagian IT. And ada batch aku, kita orang tak grad lagi, dia kimpalan, dia kerja dekat Pulau Pinang. So kalau sijil diploma tak laku tu macam kalau sijil diploma tak laku, takkan kami boleh dapat kerja kan. Besides, tak ada SPM, tak ada masa depan. Siapa kata kami tak ada SPM? Kami ada SPM lah, cuma kami tak panggil SPM. Kami panggil SPVM ataupun setara. Tapi kami cuma ambil 2 subjek yang penting, iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah sahaja. So tak adalah istilah kami tak ada SPM sebenarnya. Cuma kami tak ambil lah admit macam orang-orang selalu ambil kan. Kami ada SPM, cuma kami ambil yang basic je lah. Untuk untuk macam kerja, minta kerja kerajaan kan, diorang guna SPM tu kan. Hostel KP sama ke dengan uni lain? Tak. Ada yang dia sama dengan hostel sekolah berasrama penuh macam tu. Bukan yang satu bilik 2 orang kan. Dia bergantung pada sekolah tu, pada KV tu. Macam KV aku, dorm pertama, dorm kedua 14 orang. Biasa 12 atau 14 orang je satu dorm. Dorm kedua dan ketiga dan keempat 8 hingga 10 orang je. So tak sama. Penggunaan telefon. Okay, next, penggunaan telefon. Penggunaan telefon, pelajar pradiploma tak boleh guna telefon. Tak boleh bawa telefon pergi college. Faham? Sebab yelah, under age orang kata kan. Tapi diploma dibolehkan, cuma tak boleh lah kau nak show off. Macam belajar untuk kau guna untuk belajar lah. Banyak macam aku, contoh macam aku buat dekat handphone kan. Aku banyak buat dekat handphone. Then kau hantar kau punya ni pun email kan. So yang ada laptop tu ada, tapi yelah, tak semua pelajar berkemampuan untuk beli laptop. Okay, the last one. Pelajar college vocational tak ada koko. Salah sayang, salah. Kami ada curriculum. And bagi aku peluang dekat KV ni, peluang untuk kau dapat mewakili negeri sangat senang lah. Kenapa aku cakap senang? Sebab macam aku, alhamdulillah, pensyarah dan rakan-rakan aku bagi aku peluang untuk mewakili, untuk join Carnival Votek. Carnival Votek Zun kot. Aku tak sure, aku dah lupa. Tapi so lawan di antara KV-KV contoh dalam Perak tu kan, dia lawan je lah dengan seluruh KV dekat Perak. And then siapa menang dapat mewakili Perak dalam Carnival Votek peringkat kebangsaan. Alhamdulillah aku diberi peluang. Tahun lepas aku dapat. Ada dalam YC tak? Adalah. Alamak. Ni nampak tak? Carnival Votek kali ke peringkat ke kebangsaan. Kali ke itulah kali ke itulah. So bagi aku, lepas tu KV ni kalau koko ni jangan cakap lah. Macam kalau kat sekolah menengah,
Dan universiti aku rasa setiap program macam contoh macam lawatan kan. Okay, pada usia aku 16-17 tu ada satu modul vocational business, tajuk dia business trip. And pensyarah suruh kita orang pada usia kita orang 16-17 untuk handle full projek. Pensyarah cuma bayar and ikut dan nilai. Itu je. So kau bayangkan pada usia kau semuda itu, engkau diberi tanggungjawab. So kau akan lebih matured lah. Kau lebih explore pada umur kau macam tu, while orang lain tengah menghafal buku lah. Macam tu lah. Kalau kau masuk macam kalau kau masuk apa tu, masuk U ke matrik ke, aku tak tahu sebab aku tak pernah masuk. Tapi kalau aku salah, betulkan aku dekat komen below. Tak silap aku hanya yang dibenarkan untuk anjurkan aktiviti tu adalah MPP kan. Lepas tu macam persatuan-persatuan je kan yang dibenarkan. Tapi kita orang tak. Banyak lah. Sepanjang aku belajar KB ni, banyak gila program yang kita orang kena anjurkan sendiri. Contohnya business trip, hari keluarga, hari guru, hari keusahawanan, hari koperasi, ada makan malam anak-anak yatim, santunan kasih dekat kampung orang asli. Semuanya kita orang handle sendiri. Faham tak? Handle sendiri. Pensyarah just ikut je. Bayar ikut. Itu je. Yang lain semua kita orang handle sendiri. Bayangkan pada kau umur 16 sehingga 19 tahun, kau diberi tanggungjawab untuk handle benda tu. Kau handle duit, kau interact dengan pihak masyarakat luar. So susahlah nak dapat bagi aku. So tu je untuk kali ni. Kalau korang nak aku buat apa-apa lagi video, korang komen dekat bawah. Kalau korang nak tanya aku pasal cerita-cerita yang seram semasa duduk asrama ke, aku ada je lalui benda tu. So drop je your comment below apa yang korang nak tahu lagi. So that's all. Bye. Oh ya, jangan lupa follow IG aku.